Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat karuniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyambung lagi pada malam ini secara online bagi kuliah Isyak kita bagi Surau Haji Ismail Puncak Alam Selangor. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid, di mana tuan-tuan muslimin, muslimat, para penonton bolehlah mendownload PDF kitab kita ini pada link yang telah saya berikan. Baik, kita akan mulakan pengajian kita. Abang Zaki boleh dengar ke? Jelas tak? Takut tak dengar ya. Boleh dengar kan? Baik, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pada halaman muka surat 16 bagi kitab Jawi. Di mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan apabila ketahui engkau akan demikian itu, demikian huraian la ilaha illallah, yang mana ini merupakan kesinambungan daripada pengajian kita yang lepas pada halaman muka surat 16 pada baris yang pertama. Pada baris yang pertama pada halaman muka surat 16. Di mana pada pertemuan kita yang lalu, kita membicarakan berkaitan dengan huraian la ilaha illallah, yang merupakan kalimah tauhid. Di mana pada pertemuan kita yang lepas, pengarang kita Syekh Ahmad telah membincangkan kepada kita ataupun telah membahaskan kepada kita berkaitan dengan kalimah satu demi satu. La dinamakan nafi, ilaha dinamakan manfi, kena kepada perkara yang kita nafi. Illa merupakan ada istisna. Allah merupakan mustasna, perkara yang kita istisna, mengecualikan. Di mana yang tu telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu. Dengan kata lain, la ilaha illallah
mengandungi nafi dan isbat. La ilaha illallah, kalimah tersebut mengandungi nafi dan isbat. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Atau menafi terlebih dahulu. Itu dia panggil nafi. Kemudian isbat, hanya Allah. Maka di kalimah la ilaha illallah mengandungi nafi dan isbat. Jadi pada malam ini kita nak sambung daripada situ. Di mana la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat. Maka kita nafi la ilaha. Tidak ada Tuhan tu. Tuhan mana yang kita nafi? Ini yang kita nak bicara pada malam ini. Inilah yang kita nak membicarakan pada malam ini berkaitan dengan nafi isbat tersebut pada kalimah la ilaha illallah. Lalu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya, dan apabila ketahui engkau, yakni hei penuntut ilmu, apabila engkau ketahui akan demikian itu, demikian huraian la ilaha illallah. Kita telah bahas pada pertemuan yang lepas, yang ada nafi dan isbat tu. Manakala mu tahu begitu, maka ketahui olehmu, hei penuntut ilmu, mu kena tahu bahawa nafi itu, nafi pada lafaz la ilaha. Kita kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu nafi. Maka mu kena tahu, kata pengarang rahimahullah ta'ala, bahawa nafi itu tu, lafaz kita nafi tu, tidak ada Tuhan tu. Lafaz nafi la ilaha ni terhadap ia, yakni berhadap ia nafi. Ia lafaz la tu. Ia nafi tu. Berhadap dengan maknanya tertuju. Tertuju ke mana? Apabila kita kata la ilaha, tidak ada Tuhan tu. Tertuju atas yang disembah dengan sebenar pada waqi'. Tertuju kat situ. Tertuju pada kata Tuhan hak disembah dengan sebenar pada waqi' tu tak ada dah. Hak tu kita nafi. Yang kita nafi la ilaha. Tidak ada Tuhan. Hak mana kita nafi? Kita nafi ialah tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kita nafi Tuhan hak kita sembah dengan sebenar pada waqi'. Hak tu kita nafi. Tak ada. Tu hak kita nafi. Maka tak kala itu, tak kala bahawasanya kita nafi pada waqi' tu ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar tu tak ada dah, hanya Allah. Maka tak kala itu makna kata kita, makna bagi hak kita kata tu, yang kita kata la ilaha illallah ni, ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Itu hak maknanya ialah ternafilah, ialah tak ada lah, ialah tiadalah yang disembah dengan sebenar pada hakikat melainkan Allah. Hanya Allah saja Tuhan yang kita sembah dengan sebenar. Maka bila kita kata la ilaha illallah, iaitulah kita menafikan tidak ada lagi Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat, pada yang sebetul, yang sengoti, yang sungguh-sungguh. Tuhan hak sebenar tu tak ada dah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita nafi ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar tu tak ada dah. Hanya Allah saja Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yang lain hak sebenar sudah tidak ada. Itu kita nafi la ilaha illallah tu. Itu hak kita nafi pada kata la ilaha tu.
Bukan kita nafi la ilaha tu ialah kena kepada Tuhan, kena kepada berhala, kena kepada yang disembah oleh orang-orang kafir, lembu, kerbau. Bukan nafi hak tu. Hak tu ada. Hak tu wujud yang disembah oleh puak-puak orang kafir. Kita bukan nafi hak tu. Hak tu bukan Tuhan di awal-awal lagi. Bukan nama Tuhan yang tu. Lembu bukan Tuhan. Bintang bukan Tuhan, tu makhluk. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang disembah oleh orang kafir itu makhluk Allah. Api yang disembahkan oleh orang kafir itu makhluk Allah. Bukan kita nafi hak tu makhluk, bukan Tuhan di awal lagi. Hak nafi ni yang disembah dengan sebenar tu. Tak ada nafi hak tu. Nafi Tuhan hak disembah dengan sebenar tak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah makna kata kita tiada Tuhan melainkan Allah itu. Hak kita kata la ilaha illallah ni ialah ternafilah, ialah tiadalah, tak adalah sama sekali yang disembah dengan sebenar, yang sebetulnya pada hakikat melainkan Allah jua. Maka ia Allah jualah yang tiada ternafi. Allah Ta'ala sahajalah yang kita tak nafi. Kita tak nafi tu daripada awal lagi. Daripada awal kita kata la ilaha tu kita tak nafi dah Allah Ta'ala. Jangan nafi awal-awal lagi. Kalau nafi awal, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, termasuk Allah. Kafir lah macam tu. Hak tu kita tak usik. Allah tu kita tak usik di awal lagi. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar ni. Allah kita tak usik di awal lagi. Hak lain daripada tu tak ada dah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bermakna kita kata la ilaha illallah, nafi tidak ada Tuhan ni tertuju kepada perkara yang disembah dengan sebenar pada hakikat. Tak ada dah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Habis itu. Baik. Kemudian timbul pertanyaan. Seolah-olah timbul soalan. Dah kita kata nafi tu, yang kita nafi la ilaha, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yang kita nafi itu ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar tu tidak ada dah, melainkan hanya Allah. Adakah Tuhan lain yang sebenar selain daripada Allah kita nafi itu? Adakah? Wujukkah? Lalu tu timbul persoalan. Timbul muskil kat situ. Lalu tu kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Maka jika dikata orang, maka jika disoal, maka jika ditanya oleh orang, ataupun kita mari muskil di dalam hati kita, macam mana orang tanya kita? Bahawa yang disembah dengan sebenar pada hakikat ni, yang lain daripada Allah itu, hak selain daripada Allah, Tuhan yang disembah dengan sebenar, hak selain daripada Allah ni, tiada ada ia Tuhan yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah sekali-kali. Tidak ada dah. Lepas tu nafi buat apa? Buat apa nafi sedangkan maknanya Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat hak sebetulnya yang lain daripada Allah ni memang tidak ada dah sama sekalinya. Maka dah tidak ada sama sekali, maka tiada sah dinafi akan yang disembah yang lain daripada Allah. Hak dikatakan Tuhan yang sebenar tu, hak kita nafi tu tak sah lah kita nak nafi. Kerana apa? Tak sah nak nafi. Kerana menafikan barang yang tiada ada itu dinamakan tahsilul hasil. Kita nak menafikan benda yang sememangnya tak wujud. Benda yang sememangnya tidak ada di awal lagi. Nak kata tak ada, mana boleh. Dia panggil tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Tidak sah. Misal kita kata bekas yang kosong. Cawan yang kosong yang tidak mempunyai air di dalamnya. Tiba-tiba kita katakan, gi kosong gelas tu. Mengkosongkan lagi gelas tu. Buang-buang isi-isi dalam gelas tu. Bolehkah? Tak boleh kerana sudah kosong.
Tahsilul hasil, nak mengkosongkan benda yang sememangnya telah kosong. Tak boleh. Nak mentakdakan perkara yang sudah tidak ada. Tak boleh. Dia panggil tahsilul hasil. Maka bagaimana ni? Yang kita kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Hak kita nafi tidak ada Tuhan ni. Yakni Tuhan yang disembah dengan sebenar. Hak selain daripada Allah. Tidak ada dah. Melainkan Allah. Jadi kita nafi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Hak tu hak tidak ada dah. Hanya Allah saja. Maka Tuhan yang disembah dengan sebenar ni. Hak lain daripada Allah. Ada ke tak ada? Tak ada. Dah tak ada nafi buat apa? Kalau nafi, dia panggil tahsilul hasil. Tak sah. Nak menafikan benda yang sudah tidak ada. Timbul muskil begitu. Timbul persoalan sebegitu rupa. Dan iaitu tahsilul hasil. Nak mentiadakan perkara yang tidak ada. Menafikan perkara hak tidak ada ni mustahil. Tak boleh. Tak jadi gitu. Tak sah begitu. Mustahil begitu. Lalu tu bagaimana kita nak jawab? Nak jawab persoalan demikian. Ataupun mari di dalam hati kita timbul soalan tersebut. Nafi la ilaha illallah. Hak kita nafi la ilaha tu. Pada kalimah tersebut, tidak ada Tuhan. Yakni kita nafi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tak ada dah. Hak lain daripada Allah tu tak ada dah. Illallah. Melainkan hanya Allah saja Tuhan yang sebenar. Jadi kita nafi siapa? Nafi Tuhan yang disembah dengan sebenar tu. Memang tidak ada. Kita nafi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Jadi, hak kita nafi Tuhan yang disembah dengan sebenar ni, adakah benda tu? Hak kita nafi tu. Adakah? Tak ada. Dah tak ada tahsilul hasil. Jadi tahsilul hasil mentiadakan benda yang tidak ada. Maka tidak sah katanya. Timbul persoalan begitu. Ataupun orang tanya kita macam tu. Nak jawab macam mana? Lalu tu. Kata pengarang kita. Kata Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain. Katanya, nascaya, yakni apabila dikata orang begitu, apabila disoal orang macam tu, nascaya, jawab begini. Nascaya berkata kami, yakni kami para ulama usuluddin, kami jawab, kami akan jawab pada soalan tersebut. Jawab macam mana? Makna menafikan demikian itu. Demikian Tuhan yang disembah selain daripada Allah tu. Makna nafi hak tu ialah mengkhabarkan. Ialah mengkhabarkan dan yakni serta mengiktikadkan. Kita nak pegang di hati kita, kita nak iktikad di hati kita ketiadaan ada yang disembah dengan sebenar yang selain daripada Allah. Jadi nafi hak kata tidak ada Tuhan, yakni Tuhan yang disembah dengan sebenar hak selain daripada Allah tu kita nafi tidak ada dah. Nafi di situ tu hanya sekadar nak mengkhabarkan. Itu dia panggil nafi dengan makna istikhbar. Nafi dengan makna nak cerita. Semata-mata nak cerita. Bukan nak nafi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kerana hak tu tidak ada dah. Hak selain daripada Allah tidak ada dah. Memang tidak wujud dah. Lepas tu, kata begitu tu. Kata la ilaha ni. Hak ni semata-mata istikhbar. Nafi dengan makna istikhbar. Nafi dengan makna nak cerita saja. Dan serta kita nak iktikad di dalam hati kita, tiada dah yang lain. Hanya Allah saja Tuhan yang sebenar. Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu la ilaha, nafi di situ dengan maknanya istikhbar. Dengan maknanya ikhbar. Dengan maknanya nak menceritakan sahaja. Bukan nafi betul-betul tidak. Nafi dengan makna kita nak cerita. Dan kita nak bagi tahu, nak iktikad dalam hati kita. Kita nak pegang dalam hati kita. Hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar. Yang mana nafi-nafi ni. Yang mana nafi pada bab yang sebenarnya. Pada pelajaran yang sebenarnya. Bila kita kata nafi, dia kena adalah benda yang dinafikan. Contoh kita kata. Kita kata tidak ada wang bagiku.
tidak ada wang bagiku melainkan RM1. Jadi kita nafi benda hak ada. Apa benda hak kita nafi ni? Iaitulah duit yang selain daripada RM1. Duit yang selain daripada RM1 tu benda wujud. Benda yang ada. Jadi kita nafi benda tu tak ada dah di aku melainkan RM1. Bermakna kita menafikan benda yang ada. Yang mana benda ni tidak ada bagi kita. Hanya adanya RM1. Itu asal nafinya. Itu asal nafinya. Ataupun dengan kata lain, tidak datang ke masjid melainkan imam. Tak ada dah. Hanya imam sahaja yang datang ke masjid. Bermakna kita menafikan orang lain. Yang mana orang lain tu ada. Cuma tak datang masjid. Hanya imam sahaja yang ada di masjid. Jadi benda yang kita nafi itu ada. Itu asal nafinya. Adapun di sini, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah. Yakni hak kita nafi ni, Tuhan yang disembah dengan sebenar tu. Tidak ada. Tuhan yang sembah dengan sebenar tu, memang tak wujud dah. Nafi apa lagi? Oh, nafi nak menceritakan saja. Dia panggil nafi dengan makna istikhbar. Nafi dengan makna semata-mata kita nak cerita saja tu. Nak cerita serta kita nak iktiqad dalam hati kita. Nak berpegang dalam hati kita. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Jadi nafi di situ bukan nafi hak dengan makna sebenar. Bukan nafi dengan perkara yang sebenar. Dia panggil nafi di sini laisa, dia panggil apa? Laisa ala babih dia panggil. Nafi di situ bukan pada babnya. Kerana nafi di sini dengan maknanya istikhbar. Dengan maknanya istikhbar, nak menceritakan serta kita nak iktiqadkan dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tidak ada dah yang lain. Tu makna daripada nafi di dalam kalimah la ilaha. Tu makna dia. Jadi dah begitu. Manakala begitu, tiada maknanya makna menafi pada kata la ilaha tersebut. Tiada makna meniadakan barang yang tiada ada. Bukan dengan makna tu. Bukan dengan makna tu. Bukan nafi di sini. Nafi di sini bukanlah dengan makna hak sebenar. Laisa ala babihi. Laisa ala babih. Bukan pada bab dia ni. Nafi di sini. Nafi di sini hanya semata-mata nak cerita saja. Dan kita nak iktiqad. Tidak ada dah yang lain yang kita sembah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Itu satu jalanannya. Jadi hak ni lah hak paling mudahnya. Jalanan yang pertama ni lah paling mudah. Dengan kata lain, apa makna la ilaha illallah? Kita nafi siapa tu? Oh, bukan nafi sebetulnya. Hak ni hanya semata-mata nak cerita sahaja bahawasanya kita hanya sembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahawasanya Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Itu jalanan yang pertama dan inilah jalanan yang mu'tamad. Inilah jalanan yang mu'tamad. Jalanan yang kedua pula. Dan sah dijadikan. Ini jalanan yang kedua. Jalanan yang kedua bagi kata nafi di kalimah la ilaha tu. Apa? Nafi apa kat sini ni? Jadi jalanan yang pertama tadi bukan nafi. Nafi di sini laisa ala babih. Hanya nak menceritakan saja. Nak mengkhabarkan saja. Jalanan yang kedua katanya. Dan sah dijadikan nafi itu. Boleh juga kita menjadikan nafi itu pada lafaz la ilaha tu lah. Kita nafi tidak ada Tuhan tu. Sah juga kita menjadikan nafi itu berhadap kepada, tertuju kepada barang yang di dalam zihin mukmin. Tuju kepada segala gambaran-gambaran, segala perkara-perkara, segala khayalan-khayalan yang terdapat di dalam zihin kita. Yang terdapat di dalam fikiran orang yang beriman. Segala benda yang ada khayalan-khayalan ni di dalam zihin kita orang yang beriman ni, kita tuju pada hak tu. Kerana apa?
Kerana bahawa zihin itu, yakni zihin orang yang beriman, fikiran orang yang beriman ni, mentaswir ia, yakni boleh menggambarkan, boleh kita nak mengkhayalkan, boleh kita nak buat misal atas jalan fardu dan takdir. Boleh kita nak buat misal atas jalan fardu dan takdir ni, akan ada beberapa Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kemudian, manakala kita bayangkan ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, hak selain daripada Allah, bayangkan sebanyak mana pun, kemudian menghukum ia orang yang beriman tadi atas sekalian hak di dalam fikiran kita, hak kita mentaswirkan, atas jalan buat lolok, atas jalan tipu-tipu, atas jalan fardu dan takdir, yang sekalian tu dengan nafi. Tidak semua sekali, melainkan Allah jua yang tiada dinafi akan dia, akan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh juga dengan jalanan yang kedua. Jadi jalanan yang kedua ni tidak muktamad. Ya susah sikit. Yang mana bila kita kata la ilaha illallah, la ilaha ni ialah kita nafi. Nafi apa? Nafi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Hak selain daripada Allah, kita nafi, tak ada. Jadi, pada jalanan yang kedua ni, dah kita nafi, kena adalah perkara yang kita nak menafi tu. Apakah benda hak kita nafi ni? La ilaha ni. Hak kita kata la ilaha ni, apa yang kita nafi? Iaitulah Tuhan yang disembah dengan sebenar, hak kita khayalkan di dalam fikiran kita. Hak kita duduk buat misah atas jalan fardu dan takdir. Kerana kita orang yang beriman, boleh kita nak misah. Nak buat misah atas jalan fardu takdir. Contohnya, buah kelapa bersalut dengan emas. Ada ke? Tak ada. Tapi kalau kita khayal saja atas jalan fardu takdir, bolehkah nak khayal-khayal, oh, buah kelapa bersalut emas? Boleh. Kita boleh mengkhayalkan. Ini pun sama. Maknanya, kita khayalkan atas jalan fardu dan takdir, di dalam fikiran kita ni, ada beberapa Tuhan-Tuhan yang disembah dengan sebenar. Ada. Hak ni kita nafi. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang disembah dengan sebenar. Ini jalanan yang kedua. Ini jalanan yang kedua. Jalanan yang pertama tadi mudah. Jalanan yang pertama tadi, nafi laisa ala babi. Bukan bak nafi yang sebenar. Nafi di situ dengan maknanya hanya istikhbar. Dengan maknanya nak cerita saja. Serta kita nak iktiqad dalam hati kita yang kita kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Hanya Allah. Kita nak cerita saja. Hanya Allah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Bukan nafi di situ. Nafi pada perkara yang tertentu. Tidak. Nafi di situ laisa ala babih. Hanya nak cerita saja. Itu mudah. Itu jalanan yang pertama. Jalanan yang kedua, nafi pada kata la ilaha. Tidak ada Tuhan yang disembah. Itu kita nafi perkara-perkara yang berada di dalam zihin kita. Yang mana ini ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kita bayang. Kita nafi. Tidak ada hak ni. Semuanya bukan Tuhan. Bukan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Ini ialah jalanan yang kedua. Ini ialah jalanan yang kedua. Baik. Itu dia. Baik. Jadi, manakala begitu, jalanan yang kedua tadi, ialah terkena kepada nafi itu ialah tiap-tiap benda, gambaran-gambaran yang kita taswir, yang kita buat gambar atas jalan fardu takdir, ada beberapa Tuhan yang disembah dengan sebenar, lalu Tuhan ini kita nafi. Nafi hanya Allah subhanahu wa ta'ala sahaja Tuhan yang disembah dengan sebenar. Lalu tu bagi jawapan yang kedua ni, jalanan yang kedua ni, sungguh pun begitu kata dia, tetapi tiada hasil, tiada dapat, tiada boleh nak menolak, nak membangkang di atas kufar, di atas orang kafir, di atas perkara yang kedua ini, di atas jalanan yang kedua ini.
Kerana apa? Tak boleh nak menolak, nak membangkang di atas puak-puak orang kafir. Kerana melainkan dengan maknanya boleh kita nak rak orang kafir ni dengan iktibar waqi', hanya dengan perkara yang berlaku sahaja, yang realiti sahaja, baru boleh kita nak rak orang kafir. Adapun yang di dalam gambaran fikiran kita tadi, benda tak wujud, benda tidak ada pun, hanya gambaran sahaja di dalam fikiran kita orang yang beriman. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah, yakni tidak ada Tuhan yang kita duk gambar dalam fikiran kita yang disembah dengan sebenar ni, tidak ada, melainkan hanya Allah. Jadi hak gambaran dalam fikiran kita ni benda wujud ke? Tak wujud pun. Benda tak ada pun, benda tidak ada. Hanya benda tersebut bermain-main sahaja di dalam fikiran kita. Lalu tu hak ni hak bermain-main dalam fikiran kita ni, nak merakkan orang kafir, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kita nak rak orang kafir dengan benda hak di dalam fikiran kita tadi. Kerana benda tu tidak ada. Hak boleh rak orang kafir, mesti benda realiti. Mesti benda yang realiti. Dengan maknanya, iaitulah hak jalanan yang pertama. Iaitu jalanan yang pertama tadi. Tu baru boleh rak orang kafir. Habis kat situ. Dan tiada dijadikan, yakni dan tiada dapat dijadikan, tidak sah kita nak menjadikan nafi itu. Tak boleh kita nak menjadikan, kita nak tak sah. Dan tiada dijadikan, yakni tidak boleh kita nak nafi. Dan tiada dijadikan nafi itu, yakni tidak sah kita nak jadikan nafi itu. Gitu. Tak sah kita nak menjadikan nafi itu, nafi hak dengan kata la ilaha tu. Tak sah berhadap kepada barang yang di dalam zihin kafir. Tak sah. La ilaha illallah. La ilaha tu nafi kepada benda yang ada di dalam fikiran orang kafir. Yang mana perkara-perkara yang ada di dalam fikiran orang kafir ni, daripada berhalanya, daripada mataharinya, Tuhan hak dia sembah tadi, hak tu bukan Tuhan. Tak sah hak tu. Tak sah kita nak menafikan barang, iaitulah gambaran-gambaran yang terdapat di dalam zihin orang kafir. Hak tu tidak sah. Kerana apa? Kerana bahawa sebarang yang di dalam zihin kafir, segala Tuhan yang ada di dalam fikiran orang kafir ni, hak tu daripada berhala dan umpamanya apa, seperti matahari, api, lembu dan sebagainya. Benda-benda ni hak dalam fikiran orang kafir ni, hak ni sabit ada. Nafi buat apa benda ada. Bahkan hak tu bukan Tuhan di awal lagi. Tak sah. Tak sah nak menafikan perkara yang digambarkan oleh orang kafir daripada matahari, lembu dan sebagainya. Tak sah. Hanya di dalam fikiran kita orang yang beriman sahaja yang kita khayalkan ada beberapa Tuhan yang lain yang disembah dengan sebenar. Maka hak ni bukan Tuhan semuanya, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yang disembah dengan sebenar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kat situ. Tiada sah nafinya. Tak boleh. Hak di fikiran orang kafir tadi, tidak boleh kita nak menafikan. Tidak sah. Kita nak nafi perkara yang di dalam zihin orang kafir. Habis kat situ. Ini jalanan yang kedua. Itulah jalanan yang kedua. Habis kat situ. Dan alhasil. Kesimpulannya. Dan alhasil. Kesimpulannya, yang dinafikan itu, yang kita nafi itu, salah satu daripada dua perkara. Salah satu daripada dua perkara lah yang kita nafinya. Sama ada jalanan yang pertama ataupun jalanan yang kedua. Dan alhasil, kesimpulannya, pada kata la ilaha illallah ni, hak kita nafi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar tu. Manakala begitu, kesimpulannya, yang dinafikan itu ialah salah suatu daripada dua perkara.
Salah satu daripada dua jalanan tadilah. Mana jalanan yang pertamanya kata dia? Pertama, segala Tuhan, yakni 7 nafi itu. Yang pertama, jalanan yang pertama, tertuju nafi itu, iaitulah nafi dengan kata la ilaha tu. Nafi dengan kata tiada Tuhan tu. Jadi tuju kepada segala Tuhan yang disembah dengan sebenar pada waqi' yang lain daripada Allah Ta'ala. Tuju pada hak tu. Yang mana dengan maknanya nafi yang pertama ni hanyalah nak menceritakan. Kita nafi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar hak selain daripada Allah ni hanya nafi nak cerita. Nafi dengan makna istikhbar. Nafi dengan makna nak semata-mata kita nak mengkhabarkan sahaja bahawasanya tidak ada lagi Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan hanya Allah sahaja Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu jalanan yang pertama. Nafi dengan makna nak cerita. Nafi dengan makna nak mengkhabarkan. Itu yang pertama. Dan kedua, barang yang pada zihin mukmin, yakni dan yang kedua, nafi tadi tu tuju kepada barang, tertuju kepada gambaran-gambaran yang pada zihin mukmin, yang mentaswir, yang menggambarkan ia zihin orang mukmin tadi akan banyak yang disembah dengan sebenar. Hak kita gambar dalam fikiran kita ni, Tuhan yang disembah dengan sebenar tu banyak. Lalu tu, maka salah satu daripada dua inilah yang dinafikan. Salah satu daripada dua jalan inilah yang kita nafi pada kata la ilaha illallah. Kita nafi tu dua jalan. Sama ada kita nak ambil jalan yang pertama, hak ulama kata dengan makna istikhbar, nafi di situ dengan makna istikhbar, laisa ala babih, ataupun jalanan yang kedua, nafi di situ terkena kepada benda-benda khayalan-khayalan yang kita khayalkan adanya Tuhan yang disembah dengan sebenar. Lalu tu kita nafi hak ni. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja Tuhan yang disembah dengan sebenar. Maka salah satu daripada dua inilah yang dinafikan. Kemudian, lepas daripada kita nafi daripada dua perkara tadi, salah satu daripada dua perkara tadi, maka diisbatkan. Maka diisbatkan Allah. Artinya, dihukumkan dengan bahawasa Allah itulah yang ada dan dialah Allah Ta'ala tu Tuhan yang sebenar. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja Tuhan yang disembah dengan sebenar. Habis kat situ berkaitan dengan huraian nafi dan isbat. Jadi kita kena faham, manakala kita menuturkan, manakala kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah ni kita nafi. Nafi Tuhan, kita nafi Tuhan yang disembah dengan sebenar ni, hak kita nafi ni tuju pada mana? Yang pertama, di sini bukanlah nafi dengan makna sebenar. Di sini, nafi di sini hanya nak menceritakan sahaja bahawasanya hanya Allah sahaja Tuhan kita. Itu jalanan yang pertama paling mudah. Jalanan yang pertama ni paling mudah. Jalanan yang kedua mengatakan la ilaha, kita nafi di sini ialah terkena kepada perkara-perkara yang kita gambarkan di dalam fikiran kita ada beberapa Tuhan-Tuhan yang disembah dengan sebenar. Maka hak ni semua kita nafi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang disembah dengan sebenar. Jadi dua jalanan. Jadi jalanan yang pertama tu lebih mudah. Jalanan yang pertama lebih mudah. Habis kat situ. Baik. Dan wajib atas yang berkata la ilaha illallah. Dan wajib atas yang berkata orang yang menuturkan la ilaha illallah. Wajib apa? Wajib mulahazahkan. Wajib mensilaukan. Wajib kita ingat kita. Wajib kita tahu. Wajib kita silau bahawa Allah Ta'ala itu
tiada dinafikan daripada mula kita kata. Mula yang kita kata nafi tu. Artinya, tiada masuk Allah Ta'ala itu di dalam perhimpunan segala Tuhan yang kita nafikan dengan la ilaha tu. Tak masuk. Tak masuk di awal-awal lagi. Tak masuk di awal-awal lagi. Tak masuk tu dahulu daripada dinafikan. Sebelum kita nak kata la ilaha. Dan tak masuk tak kala dinafikan. Semasa tengah-tengah kita kata la ilaha tu. Tak masuk di awal-awal lagi. Ni kita kena silau. Ni wajib kita kena ingat. Wajib kita kena tahu maknanya. Wajib kita kena tahu, wajib kita kena ingat, wajib kita kena ada ilmu, wajib kita kena silau perkara ni. Apa maknanya manakala kita kata la ilaha illallah? Manakala kita kata tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar tu, tak ada. Kita nafi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar tu, kita nafi tak ada, tak termasuk dengan Allah. Tak termasuk dengan Allah di awal-awal lagi. Sebelum kita kata la ilaha tu memang tak masuk dah. Allah Ta'ala ni tak termasuk dah kita nafi, tak termasuk. Dan ketika mana kita kata la ilaha, tengah-tengah kita duk kata, kita duk nafi, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar ni. Tak termasuk di awal-awal lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak termasuk di dalam perhimpunan hak kita nafi. Ini ni hak di atas jalanan yang kedua ni lah. Ni huraian ini ni di atas jalanan yang kedua tadi. Jalanan yang pertama, nafi di sini bukan nafi dengan makna yang sebenar. Nafi di sini dengan makna istighbar, tak ada nafi-nafinya. Hanya nak menceritakan saja. Hanya nak meroyakkan saja. Hanya nak memberitahu sahaja. Hanya Allah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Nak i'tiqad hak tu sahaja. Hak kita kata la ilaha illallah tu. Tidak ada nafi apa-apa pun. Hanya nak istighbar. Hanya semata-mata nak cerita. Nak mengkhabarkan. Itu jalan yang pertama. Tak termasuklah di dalam huraian ini. Huraian ini ni di atas jalanan yang kedua. Yang mana la ilaha, kita nafi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar ni, ialah kena kepada perkara hak kita fikir di dalam fikiran kita, ada beberapa Tuhan yang disembah dengan sebenar. Hak selain daripada Allah ni. Hak ni kita nak nafi, bukan. Jadi tak termasuk Allah. Allah kita tak termasuk di awal-awal lagi pada kata nafi tersebut. Dan ketika mana kita kata la ilaha, tengah-tengah kita ucapkan perkataan tersebut pun, kita memang tak memasukkan Allah di dalam nafi tersebut pada awal-awal lagi. Memang tak masuk di awal-awal lagi. Tu maksud dia. Jadi, kalau begitu, kerana apa tu? Kerana apa tak masuk, wajib kita silau begitu? Kerana bahawa jika berniat ia seseorang. Jika seseorang itu niat, kalaulah orang itu niat, dia niat bahawa Allah Ta'ala itu masuk di dalam jumlah segala Tuhan yang dinafikan. Masuk di dalam perhimpunan hak dia duk gambar. Ada beberapa Tuhan yang lain, ada beberapa Tuhan ni. Hak dia nak nafi ni, masuk sekali dengan Allah sekali. Pada ketika itu, nascaya jadi ia seseorang tersebut jadi kafir. Jadi kafir lah kalau macam tu. Maknanya ada ke begitu? Tak ada. Tak ada orang begitu. Dalilnya, kerana kita telah ada iman di dalam hati kita, iaitulah Allah Tuhan kita. Jadi kita nafi tadi tak termasuk Allah Ta'ala di awal-awal lagi dah. Cuma dia nak bagi peringatan kepada kita. Dia nak bagi peringatan kepada kita. Ada ke sebegitu rupa? Tidak ada. Orang yang beriman dia tak nafi Allah di awal-awal lagi. Allah tu ialah tetap dah pegangan kita. Dia ialah Tuhan kita. Dialah yang kita sembah dengan sebenar. Tu i'tiqad kita dah orang yang beriman. Itulah qarinah kitanya. Kita tak nafi di awal-awal lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sebagai ilmu kepada kita, sebagai percambahan ilmu kepada kita, maknanya wajib kita silau. Wajib kita kena ingat
tak kala kita kata la ilaha illallah, kita nafi ni di atas jalanan yang kedua, nafi tu ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, hak dikhayalkan di dalam fikiran kita orang beriman, hak ni tak termasuk dengan Allah di awal-awal lagi, tak termasuk dengan Allah ketika kita kata pun tak termasuk dengan Allah. Sekiranya kita niat jika seseorang itu kalau betul-betul lah memang termasuk dengan Allah, ketika itu kafirlah pada ketika itu. Kafirlah dia ketika mana dia kata la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, termasuk dengan Allah beserta dengan apa yang dibayangkan di dalam hati, ada Tuhan yang sebenar lagi, termasuk dengan Allah. Kafir sekejap. Illallah, baru masuk Islam balik. Kena kau mati di tengah-tengah tu la ilaha, mati. Kafirlah dia. Sekiranya dia niat begitu, tapi adakah begitu? Tidak ada. Tidak ada orang yang beriman sebegitu rupa. Maknanya dia masukkan dengan Allah sekali dia menafikan, tak ada. Tak ada. Dalilnya contoh mudah lagi lah. Contohnya kita kata contoh tadi. Tidak ada bagiku pen melainkan satu ini. Jadi adakah saya menafikan di awal-awal lagi pen ini? Tak lah. Kerana ada dah di sayanya. Tak nafi di awal lagi pen ni. Yang mana kita kata awal tadi, tidak ada langsung bagi aku pen, melainkan satu ini. Jadi satu ni di awal-awal lagi kita tak nafi. Tak nafi di awal-awal lagi. Maka samalah. Manakala kita kata la ilaha illallah di atas jalanan yang kedua tadi, tak termasuk dengan Allah Ta'ala di awal-awal lagi. Kita tak memasukkan Allah pada nafi tersebut. Hak kita nafi tu hak selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katanya kata orang yang berkata la ilaha illallah itu, maka katanya kata orang yang mengucap tadi illallah, artinya melainkan Allah, itulah ialah qarinah, itulah ialah dalil. Qarinah maknanya dalil. Itulah pengecaman yang menunjukkan atas barang yang dikehendak orang yang berkata itu pada permulaan, hak dia kehendaknya daripada bahawa Allah Ta'ala itu tiada masuk di awal-awal lagi di dalam segala Tuhan yang dinafikan itu. Itulah dalil kitanya yang kita kata illallah, melainkan Allah. Itulah dalil Allah Ta'ala tak termasuk di awal-awal lagi pada penafian tersebut. Ini di atas huraian jalanan yang kedua. Kemudian, akhir sekali. Kemudian, ketahui olehmu pula bahawa mentauhidkan Allah, bahawasanya mengesakan Allah Ta'ala ni dengan kalimah la ilaha illallah itu, yang kita kata hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang disembah dengan sebenar, kita mentauhidkan Allah, kita mengesakan Allah itu, manakala disebutkan atau disuratkan, manakala kita kata la ilaha illallah, ataupun kita tak kata, kita tulis, kita suratkan, kita tulis dengan pen ke, kita type dengan komputer ke, ikutlah. Kita kena tahu hendaklah ditakdirkan. Ditakdirkan di sini dengan makna sunatlah dibuat datang. Sama ada kita kata ataupun kita tulis. Kalau kita kata, sunat kita mendatangkan di dalam hati. Kalau kita tulis la ilaha illallah, sunat kita mendatangkan di dalam hati. Apa kita mendatangkan di dalam hati? Kemudian daripada kita tulis ataupun kita kata la ilaha illallah tadi, sunat kita takdirkan, kita datangkan buat mari di dalam hati kita akan Muhammad Rasulullah. Sunat begitu. Kan, kita tulis di dalam komputer ke, ataupun kita tuturkan di dalam fikir, kita tuturkan dengan lidah kita ke, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silau dalam hati kita.
Ingat dalam hati kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti akhirnya kita kena ingat Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ataupun kita tulis la ilaha illallah, kita tulis tanpa ada Muhammad Rasulullah. Sunat kita silau di dalam hati Muhammad Rasulullah. Sunat kita gabungkan. Kerana dua kalimah ni sangat mulia. La ilaha illallah, pengakuan kita terhadap hanya Allah sahaja Tuhan. Muhammad Rasulullah, kita mengaku Muhammad itu ialah utusan Allah. Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah. Yang mana dua ni asas bagi akidah. Oleh yang demikian, sunat. Kalau kita menunggalkan dengan tulisan ataupun dengan tutur kata kita, lafaz kita la ilaha illallah tanpa menyebut Muhammad Rasulullah, sunat kita mendatangkan Muhammad Rasulullah tersebut. Sunat mendatangkan di dalam hati itulah. Kerana kita tak tulis. Maka mendatangkan di dalam hati kita. Silaukan di dalam hati kita. Ingat di dalam hati kita akan Muhammad Rasulullah. Sunat begitu. Sunat begitu. Dan jika tiada ditakdirkan. Jika kita tak takdirkan demikian, itu demikian Muhammad Rasulullah tu. Kita tak mendatangkan di dalam hati kita, tak silau dalam hati kita Muhammad Rasulullah. Hanya menunggalkan sahaja la ilaha illallah. Nascaya kalaulah kita tak mendatangkan, nascaya bersekutu tauhid kita dengan tauhid umpama Yahudi. Bersekutu. Bersekutu dengan tauhid umpama puak-puak Yahudi. Kata begini ni seperti menyebut akan hukum itu oleh setengah mereka itu ulama. Paruk jadinya. Jadi kalaulah kita tak takdirkan Muhammad Rasulullah, manakala kita kata la ilaha illallah, menunggalkan setakat itu, tak silau dalam hati kita Muhammad Rasulullah, kita telah bersekutu dengan tauhid umpama Yahudi. Kafir dah kita. Apakah begitu maksudnya? Muraknya tidak. Bersekutu di sini dengan makna macam seolah-olah seperti dengan tauhid orang-orang Yahudi. Seperti sahaja. Seolah-olah sahaja. Semacam sahaja. Ada bau-bau sahaja. Mari bau-bau meh-meh sahaja. Bukan kita tu ialah tauhid Yahudi. Ataupun kita tu tauhid orang kafir. Orang Nasrani. Bukan. Kerana dia begini. Orang kafir, Yahudi, Nasara ni. Kita kata kalau kita ambil Yahudi, kita ambil Nasrani. Nasrani ni Kristian. Kristian ni, yang mana asalnya mereka beriman, awal-awal dulu ni. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Awal-awal. Yang mana di awal-awalnya, Nabi Isa alaihissalam mengajak umatnya supaya mentauhidkan Allah. Maka adalah yang beriman dengan Allah. Dan Nabi Isa itu mereka mengaku bahawasanya Nabi Isa itu ialah utusan daripada Allah. Ini asal ceritanya, Kristian ni. Kemudian, manakala begitu adalah terjadi tragedi, peristiwa-peristiwa, sehingga kan Nabi Isa ini ingin dibunuh oleh puak-puak mereka. Nak dibunuh oleh pembesar mereka kalau tak silap. Sultan mereka kalau tak silap. Kalau tak silap lah. Ini kena tengok sirah balik. Kemudian, apabila nak dibunuh Nabi Isa, Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Isa bahawasanya ada sekumpulan akan datang untuk bunuh Nabi Isa. Lalu tu, Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Isa supaya cari daripada mereka-mereka teman rapat Nabi Isa pada ketika itu untuk mengganti Nabi Isa pada tempat duduk. Maka adalah seorang tu volunteer untuk menggantikan Nabi Isa. Maka Allah Ta'ala menukarkan wajah pemuda tersebut yang sudi menyerah diri untuk ganti tempat Nabi Isa. Yang mana Nabi Isa ni akan diangkat ke langit oleh malaikat. Maka orang itulah yang ganti Nabi Isanya. Maka dirupakan oleh Allah Ta'ala muka Nabi Isa. Semacam muka Nabi Isa. Lalu tu dibunuhlah. Maka dibunuh tu bukan dibunuh Nabi Isa. Nabi Isa telah naik ke langit. Diangkatkan oleh malaikat.
Jadi hak bunuh tu bukan Nabi Isa, cuma dirupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala muka semacam Nabi Isa. Maka mereka pun menganggap, aku telah bunuh Nabi Isa, disalib Nabi Isa. Itulah ada salib tu. Mereka itu salib Nabi Isa, salib Nabi Isa. Padahal bukan Nabi Isa, pemuda yang dirupakan oleh Allah Ta'ala. Nabi Isa telah diangkat oleh malaikat ke langit. Begitu ceritanya. Kemudian, setelah mana diangkat ke langit, ada yang mengetahui. Kerana ada yang menyaksikan pada ketika itu. Maka mereka pun bincang. Mereka bincang. Nabi Isa ni, ada daripada kalangan mereka mengatakan Nabi Isa ni ialah Tuhan. Ni kafir. Sekumpulan lagi mengatakan, daripada puak-puak Nasrani ni, mengatakan Nabi Isa ni ialah anak Tuhan. Kafir juga. Setengahnya lagi, Tuhan ni ada 3. Allah, Sayyidatuna Maryam, yang ketiganya Nabi Isa. Ada 3 Tuhan. Ni. Satu puak lagi daripada Nasrani. Kemudian adalah beriman betul-betul, iaitulah Nabi Isa ini ialah utusan Allah. Allah angkat dia ke langit. Daripada puak-puak ni, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, yang dikatakan dengan puak-puak Islam. Puak-puak yang beriman kepada Allah pada ketika itu. Setelah mana diangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian, daripada puak ni lah, lama nak keluarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak dibangkitkan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itulah maknanya adalah setelah mana dibangkit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mentauhidkan Allah. Tapi setelah mana dibangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tak beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kafir, jadilah Nasrani dan juga Yahudi tadi. Itulah timbulnya Nasrani atau Nasrani, Kristian tadi. Itulah asal timbulnya. Jadilah kafir mereka itu. Lepas tu banyaklah dia ubah kitab-kitab dan sebagainya. Tapi hak asalnya begitu. Nak menceritakan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mentauhidkan Nabi kita, tidak mentauhidkan pula dah. Tidak mengaku akan Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah setelah mana dibangkitkan Nabi kita. Jadi, kalaulah kita tak kata Muhammad Rasulullah, semacam tauhid kita menyerupai tauhid orang kafir, Yahudi dan Nasrani tadi. Semacam saja. Bukan kita Yahudi, bukan kita Nasrani. Tidak. Kerana mendatangkan tersebut hanya sunat sahaja. Mendatangkan itu hanya sunat sahaja. Cuma kalau kita tak takdirkan, semacam nampak. Minta maaf, jatuh. Jadi kalau kita... minta maaf. Jadi kalau kita tak mendatangkan, seolah-olah semacam tauhid kita tadi nampak-nampak seperti dengan tauhid puak-puak Nasrani dan Yahudi. Habis kat situ tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan sambung lagi pada bab yang seterusnya. Pada bab yang seterusnya berkaitan dengan bab nak menceritakan tentang nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Setakat itu sahaja pertemuan kita pada malam ini di dalam kuliah Isyak secara online. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Haza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf jatuh pula. Wallahu alam. Masih banyak-banyak.